Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kami daripada grup 3 iaitu saya Anis, Ika, Jeddah, Naili dan Faiz ingin menerangkan tentang LGBT dalam perspektif Islam. Golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender iaitu dipanggil LGBT kini sudah tidak lagi berselindung di atas nama kumpulan tertentu. Namun sebaliknya ia dilihat kepada gerakan sosial yang begitu lantang dalam menuntut hak persamaan terhadap identiti yang mereka bawa meskipun umum mengetahui ia berbeza jauh daripada fitrah manusia. Secara umumnya, maksud LGBT ialah L ialah lesbian, G bermaksud gay, B ialah biseksual dan T bermaksud transgender. Lesbian bermaksud perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap jantina sejenis. Selaras dengan itu, gay pula adalah lelaki yang punya daya tarikan seksual terhadap kaum sesamanya dan lelaki sebegini juga dikategorikan sebagai lelaki homoseksual. Selain itu, maksud biseksual adalah untuk individu yang berminat untuk menjalinkan hubungan dengan lelaki dan juga perempuan. Berdasarkan pengetahuan kami, transgender adalah dikaitkan dengan aktiviti yang dilakukan oleh lelaki yang menyerupai rupa perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atikah binti Ibrahim. Untuk bahagian ini saya ingin membentangkan tentang sejarah yang berkaitan dengan LGBT. Untuk dalam bahagian sejarah LGBT ini, seperti yang kita tahu bahawa lesbian adalah hasrat seksual di antara wanita dengan wanita. Di dalam sejarah lesbian ini masih sedikit untuk membahaskan tentang homoseksual. Mungkin boleh disebabkan kerana pada abad pertengahan 1300 hingga 1500 yang lebih terfokus kepada hubungan seksual di antara lelaki dan lelaki sehingga menyebabkan lesbian dianggap ilegal. So, pada tahun 1636, John Carter mengusulkan undang-undang kepada Massachusetts Bay untuk membuat hubungan seksual antara wanita dengan wanita, tetapi ditentang hebat namun cadangan tersebut tidak berkesan. Sekitar pada tahun 1655, daerah-daerah jajahan Inggeris juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan seksual sejenis antara lelaki maupun perempuan, tetapi namun akhirnya pun sama juga, ianya tidak berhasil ataupun tidak berkesan sehingga akhirnya terjadi tindakan liwat yang dilakukan oleh Sarah White Norman kepada Mary Vincent Homan. Kedua-duanya melakukan hubungan seksual yang dianggap sebagai tindakan tidak wajar ataupun tidak elok. Sarah White Norman dianggap bersalah kerana melakukan tindakan tersebut terhadap remaja yang berusia 16 tahun dan menyebabkan dirinya dihukum serta-merta dan diminta untuk mengakui secara terbuka bahawa kedua-duanya telah melakukan tindakan tersebut. Itu pada tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Fitri bin Zamri daripada Department Printing Technology. So hari ini saya akan menyambung presentation daripada kawan saya, iaitu saya akan membentangkan tentang isu semasa berkaitan dengan LGBT ataupun lesbian, gay, bisexual dan transgender yang berlaku di Malaysia. Alright. Gambaran masyarakat terhadap kelompok yang berkaitan transseksual ini menjurus kepada lelaki yang bersifat keperempuanan atau perempuan yang bersifat seperti lelaki dan dikaitkan dengan homoseksualiti, iaitu lesbian ataupun gay. Kajian ke atas kelompok golongan LGBT mendapati 65% daripada transgender menjadi aktiviti pelancuran sebagai salah satu mata pencarian. Selebihnya iaitu 25% daripada mereka terlibat dengan kelab malam dan lain-lain, manakala 10% lagi melibatkan diri dengan aktiviti seumpamanya seperti perniagaan. Selain daripada itu, yang berkaitan dengan akademik pula juga ialah melaporkan tentang isu LGBT di dalam Malaysia juga telah terjadi secara dalam talian ataupun secara bercetak. Antaranya ialah laporan yang dibuat oleh Azrin pada tahun 2018 yang menyentuh berkaitan dengan perbuatan meliwat, sentuhan terhadap tubuh badan
dan beberapa lagi perbuatan yang bersifat seksual dilakukan terhadap sekumpulan di sekolah tahfiz. Di sekolah tahfiz yang melibatkan pengetuanya sendiri. Selain itu, LGBT juga telah menularkan di dalam sebuah institut pengajian tinggi iaitu IPT di dalam Malaysia. Antara gejala yang semakin serius adalah seks songsang dan seks luar tabi'i. Malah berlaku juga beberapa program yang mempunyai unsur LGBT yang telah dirancang ataupun dianjurkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di dalam IPT maupun pelajar ataupun pensyarah itu sendiri. Selain itu, isu semasa yang berlaku di dalam Malaysia berkaitan dengan LGBT adalah gerakan pendidik dan ibu bapa membantah elemen LGBT ini di sekolah. Ini kerana pihak guru dan ibu bapa merasa gusar dan aktiviti pro LGBT ini telah dilakukan secara terbuka melalui mempromosikan gaya hidup tersebut kepada pelajar-pelajar sekolah rendah maupun pelajar-pelajar sekolah menengah. Antara program yang telah dilakukan oleh ibu bapa kerjasama dengan guru adalah hashtag Sembang Sekolah Semua. Mereka telah merancang program ini dan menjemput semua aktiviti pro LGBT untuk membincangkan tentang isu ini agar isu ini tidak menjadi kebiasaan pelajar-pelajar di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Program ini juga telah mempromosikan agar tidak menjadikan sebuah penularan LGBT yang agar tidak mudah masuk ke dalam sekolah yang boleh melibatkan kesan panjang dan kesan pendek kepada pelajar-pelajar yang terlibat. Selain itu, isu yang terbesar sekali yang berlaku pada zaman sekarang ataupun pada masa kini adalah berkaitan dengan pelantikan Presiden United States ataupun Amerika Syarikat iaitu Joe Biden telah menggantikan Donald Trump yang menandatangani arahan eksekutif yang boleh ditakdirkan sebagai mengiktiraf dan mempromosikan hak asasi golongan lesbian, gay, bisexual, transgender dan LGBT lah yang lebih maksud dalam semua ini di seluruh dunia. Arahan ini dikemukakan oleh Joe Biden itu sendiri iaitu Presiden Amerika Syarikat yang telah menyebabkan kanak-kanak perempuan di sekolah di Amerika Syarikat terpaksa berkongsi tandas dengan kanak-kanak transgender. Sebelum peristiwa tersebut, ibu bapa dan penjaga kanak-kanak tersebut telah menuntut atas hak kanak-kanak perempuan di sekolah agar tidak dibuka kepada kanak-kanak transgender yang dikatakan menghadapi sebuah gender dysphoria. Kes ini telah menimbulkan bantahan besar di Amerika Syarikat iaitu di sekolah negara tersebut kerana kanak-kanak ini tidak berasa selamat apabila mereka sedang bersekolah ataupun sedang di dalam sekolah tersebut. Kesimpulan saya adalah hampir keseluruhan rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dan penganut agama memang bersetuju dan menyokong penuh agar pendirian tegas kerajaan dalam LGBT ini. Pendirian saya sendiri adalah mengharapkan ibu bapa dan penjaga agar selalu ataupun kerap menyemak ataupun memantau sosial media yang digunakan oleh anak-anak kita ataupun kanak-kanak zaman sekarang agar tidak mudah terpengaruh dengan LGBT yang berbahaya dan mudah terkesan dalam kesan pendek dan kesan panjang dalam kehidupan mereka. Jadinya itu saja daripada saya tentang isu semasa LGBT di dalam Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum
Nama saya Nur Naidi Syairah binti Muhammad Asri. Untuk menghindari dari pengaruh LGBT adalah dengan berdoa, bertaubat, sedar bahawa ingin dosa besar serta menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan gay atau menyerupai lelaki ataupun menyerupai wanita. Jangan sering menyendiri, minta dorongan keluarga dan orang terdekat. Tetap bergaul dengan masyarakat. Solusi LGBT ialah pertama, mendekatkan diri dengan pendekatan agama berteraskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada peserta untuk terlibat dalam usaha bimbingan dan panduan kepada golongan LGBT yang ingin berubah. Sebagai umat Islam, kita semestinya perlu mempunyai pengetahuan agama yang sangat luas kerana kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran dari segi keluarga, masyarakat dan negara. Ianya juga dapat mempengaruhi jiwa, iman, keturunan dan juga harta. Seterusnya, kita sebagai masyarakat perlu memberi bimbingan dan mendekati kumpulan LGBT yang telah insaf dan ingin kembali ke pangkal jalan. Kuatkan pegangan dengan sentiasa berfikir balasan dan azab Allah SWT. Sekiranya kita ada keinginan ataupun mempunyai perasaan ke arah LGBT, maka kita perlulah segera mencari hidayah dan memohon kekuatan agar kita jauh dari terjebak dalam melakukan hal ini. Cara terakhir yang boleh dilakukan oleh semua pihak ialah dengan memberi peringatan ataupun kesedaran antara satu sama lain. Cara mencegahnya adalah dengan melakukan kempen tentang keburukan LGBT dan kesan kepada individu, agama dan negara. Pihak masjid dan surau juga boleh membuat surat ceramah tentang keburukan LGBT dan azab yang akan diterima sekiranya terlibat dalam golongan ini. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menjemput penceramah yang mahir dan pakar tentang keburukan LGBT untuk memberi kesedaran kepada pelajar sekolah supaya mereka mendapat gambaran tentang isu LGBT serta keburukannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nazalata Amira binti Zainuddin. Jadi pada bahagian saya ingin membentangkan mengenai tokoh-tokoh sumbangan tokoh-tokoh yang menangani masalah dalam LGBT. Tokoh pertama dalam sumbangan ini ialah Muhammad Uthman Al-Muhammadi. Merupakan salah seorang tokoh pemikir Islam yang terkenal di Malaysia maupun Nusantara. Beliau memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan penyebaran dakwah dan intelektual. Kepentingan pengaruhnya dapat dirasakan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat Islam di rantau. Menerusi hasil karya-karya beliau selain peranan aktifnya dalam penyebaran dakwah serta ilmu sepanjang hayatnya. Hasil kajian mendapati bahawa pemikiran yang ditonjolkan oleh Uthman Al-Muhammadi dalam bidang intelektual dapat dijadikan sebagai iktibar dan rujukan umat Islam dalam menghadapi serta menangani kemelut serangan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan cara yang sebaik-baiknya. Kertas kerja beliau telah dibentangkan dalam seminar ialah hubungan gender dalam Islam yang telah dibentangkan dalam seminar kemungkaran lesbian, gay, bisexual dan transseksual LGBT yang diadakan di Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur pada 22 April 2012. Tokoh seterusnya ialah Profesor Dr. Syekh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam dari Mesir yang terkenal. Beliau merupakan Ketua Majlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah, European Council for Fatwa and Research, dan Presiden Persatuan Ilmuwan Islam Antarabangsa, International Association of Muslim Scholar. Beliau adalah pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa
sempena sambutan Ma'al Hijrah 1431/2009 Malaysia. Pada tahun 2017, ulama Mesir Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang telah berkhidmat sebagai pengerusi Majlis Eropah untuk fatwa dan penyelidikan, ditanya bagaimana orang gay harus dihukum. Dia menjawab bahawa ada perselisihan, tetapi yang penting adalah untuk merawat perbuatan ini sebagai kejahatan. Akhir sekali, Abdul Hamid Al-Quddah ialah seorang doktor spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA). Beliau mengemukakan beberapa dampak, iaitu yang pertama, dampak kesihatan. Dampak-dampak kesihatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. 11 rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun, sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun. 2. Dampak sosial. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut. Penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20 hingga 106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. 43% daripada golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahawa selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1,000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahawa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenali sama sekali. 70% daripada mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa minit sahaja. Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat. Inilah salah satu sumbangan yang dikeluarkan oleh beliau, iaitu merupakan satu penelitian dalam setiap aspek dan beberapa persen yang dikeluarkan oleh setiap masyarakat LGBT ini. Oleh kerana isu semasa LGBT yang terdapat di dalam Malaysia, pihak sekolah mesti menyelamatkan murid-murid ataupun kanak-kanak agar tidak menjadikan LGBT ini adalah daripada berorientasi kepada seksong yang bercanggah dengan agama dan ideologi transgenderism. Kerajaan Malaysia juga mesti mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang mempromosikan elemen yang bertentangan dengan agama ini, budaya dan perlembagaan persekutuan serta rukun negara di bawah Akta Hasutan. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan kami pada hari ini adalah nilai-nilai Islam dan pegangan agama yang kukuh dalam diri masyarakat umat Islam adalah amat penting untuk melahirkan generasi yang bertamadun dan tidak menyimpang daripada pegangan agama Islam. Nilai ini perlulah dikukuhkan dalam diri masyarakat Islam agar masyarakat Islam terus maju dan tidak mudah terpengaruh oleh gejala LGBT. Malah masyarakat juga tidak cenderung ke arah ini, contohnya berkelakuan lembut sejak lahir, perlu memilih kawan ataupun mengambil pandangan positif daripada kawan-kawan rapat kita. Kewujudan golongan LGBT ini adalah akan membawa budaya songsang dan juga dilihat sebagai salah satu ancaman terhadap nilai murni oleh setiap agama. Jika golongan ini masih berleluasa, akan merisaukan dan akan lebih membahayakan
ancaman yang merosakkan institusi kekeluargaan serta menyebarkan wabak penyakit yang akan menyumbangkan keruntuhan agama, bangsa dan negara seperti penyakit HIV dan AIDS. Jadinya itulah daripada kami. Terima kasih.